Hai murid-murid, apa khabar hari ini? Cikgu Ji harap murid-murid semua sihat. Bersama Cikgu Ji lagi di channel Bahasa Malaysia Cikgu Ji. Hari ini kita nak belajar apa ya murid-murid? Cikgu Ji tahu. Hari ini kita belajar mudahnya menulis ayat dalam setiap perenggan isi. Baiklah, Cikgu Ji akan bimbing murid langkah demi langkah untuk membina ayat yang gramatis dalam setiap perenggan isi. Setelah belajar, jangan lupa tekan butang subscribe. Jom kita belajar. Hai murid-murid, jumpa lagi ya. Baiklah, sebelum cikgu meneruskan pembelajaran hari ini, cikgu akan menerangkan terlebih dahulu tentang apa yang akan kita belajar hari ini. Baiklah, dalam sebuah karangan terdapat 4 perenggan isi. Cikgu Ji selalu menasihati anak murid Cikgu Ji supaya membina perenggan isi dengan 4 ayat. Baiklah, perenggan isi ataupun perenggan idea selepas pendahuluan ya murid, iaitu di perenggan kedua, perenggan ketiga, perenggan keempat dan perenggan kelima. Jadi hari ini kita hanya belajar perenggan isi atau perenggan idea sahaja ya murid-murid. Baiklah, sebelum kita menulis karangan, cuba murid-murid lihat paparan yang cikgu paparkan ya di dalam video ini, iaitu tajuk karangan yang akan kita bina pada hari ini. Baiklah, tajuk karangannya, kita baca sama-sama ya murid-murid. Jom kita lihat paparan. Murid-murid, mari kita baca tajuk karangan bersama-sama ya. Kemalangan jalan raya kerap berlaku walaupun pelbagai kempen keselamatan jalan raya telah diadakan. Berikan pendapat tentang punca-punca kemalangan jalan raya. Tulis karangan kamu itu selengkapnya. Kita telah pun membaca tajuk karangan ya murid-murid. Baiklah, kita mesti cari 3 kunci kata yang terdapat dalam soalan. Kunci kata pertama, kehendak soalan. Kehendak soalannya ialah murid-murid mestilah berikan pendapat tentang punca-punca kemalangan jalan raya. Kunci kata kedua, jenis karangan. Ini ialah jenis karangan pendapat. Kunci kata ketiga ialah format karangan. Karangan pendapat ialah karangan tidak berformat. Setelah murid-murid faham tajuk karangan, barulah murid-murid bina kerangka karangan. Kerangka karangan yang Cikgu Ji bina hari ini ialah peta minda. Jom kita sama-sama tengok peta minda tersebut. Jom murid-murid. Murid-murid, mari kita teliti peta minda ini. Tajuk karangan di bahagian tengah peta minda, iaitu punca-punca kemalangan jalan raya. Seterusnya kita teliti idea pertama, punca-punca kemalangan jalan raya. Idea pertama punca kemalangan jalan raya ialah tidak mematuhi undang-undang jalan raya. Idea kedua punca kemalangan jalan raya ialah kenderaan tidak diselenggara dengan baik. Idea ketiga bagi punca kemalangan jalan raya ialah
kesihatan pemandu kenderaan terganggu. Idea keempat bagi punca kemalangan jalan raya ialah pemandu kenderaan dan penunggang motosikal tidak memiliki lesen memandu. Murid-murid, Cikgu Ji minta perhatian sekejap. Baiklah, setelah kita teliti 4 punca kemalangan jalan raya, barulah kita boleh membuat perenggan isid-isid ataupun perenggan idea. Barulah kita boleh gunakan teknik IHCK. Teknik IHCK ini ialah murid-murid, I ialah idea, H ialah huraian idea, C ialah contoh dan K ialah kesan. Baiklah, cikgu harap anak murid cikgu Zamira, Zira, Zara, Amir dan juga Daniel dan lain-lain faham ya teknik IHCK ini. Tolong beri perhatian kepada cikgu ya. Sekarang cikgu akan membimbing murid-murid menggunakan teknik IHCK ini dalam perenggan kedua, perenggan ketiga, perenggan keempat dan perenggan kelima menggunakan idea-idea yang telah kita dapati daripada peta minda tadi ya murid-murid. Beri perhatian ya murid-murid. Baiklah murid-murid, tolong beri perhatian kepada Cikgu Ji sekarang. Cikgu Ji akan memulakan teknik IHCK dalam setiap perenggan idea atau setiap perenggan isid, iaitu perenggan kedua, perenggan ketiga, perenggan keempat dan perenggan kelima. 4 perenggan ini amat penting ya murid-murid. Baiklah, Cikgu Ji mulakan dengan perenggan kedua. Okey, perenggan kedua kita mulakan dengan I. I itu ialah idea. Idea ini kita dapat daripada mana? Idea ini kita dapat daripada peta minda yang telah kita buat awal tadi, iaitu kerangka karangan kita. Jadi idea yang pertama tadi ialah tidak mematuhi undang-undang jalan raya. Frasa ayat bercetak berwarna putih, tidak mematuhi undang-undang jalan raya. Okey, sekarang kita nak buat ayat ya. Daripada frasa ayat tersebut, iaitu kita mulakan dengan antaranya. Murid-murid boleh hafal sahaja permulaan ataupun penanda wacana yang akan kita gunakan pada perenggan kedua ini. Kita gunakan antaranya. Okey, antaranya pengguna jalan raya tidak mematuhi undang-undang jalan raya. Jadi dah habislah kita buat untuk ayat untuk idea. Kita mulakan dengan penanda wacana antaranya pengguna jalan raya tidak mematuhi undang-undang jalan raya. Habis saja idea, kita nak huraikan idea tersebut. Kita nak pergi ayat yang kedua. Macam mana kita nak buat ayat yang kedua ini murid-murid? Kita gunakan yang tidak mematuhi undang-undang jalan raya ini, kita gunakan penanda wacana dalam hal ini. Dalam hal ini apa dia? Dalam hal ini ialah tidak mematuhi undang-undang jalan raya. Yang idea yang kita dapat tadi, kita ambil short form dia, ambil yang pendek, kita ambil dalam hal ini. Jadi kita tuliskan dalam hal ini mengakibatkan kejadian yang tidak diingini kepada pengguna jalan raya. Jadi bila kita tidak mematuhi undang-undang jalan raya, apa yang terjadi ya murid-murid? Iaitu kejadian yang tidak diingini. Baiklah, murid-murid boleh jadikan idea yang pertama tadi, iaitu tidak mematuhi undang-undang jalan raya ini sebagai key untuk kita huraikan idea yang masa kita nak huraikan idea tadi, iaitu key dia apa? Daripada idea tadi kita ambil tidak mematuhi undang-undang jalan raya. Jadi apa terjadi? Kita tanya diri kita, apakah yang terjadi kalau kita tidak mematuhi undang-undang jalan raya? Barulah kita dapat menjawab, iaitu kejadian yang tidak diingini
laku kepada pengguna jalan raya yang lain. Jadi itulah, habislah kita huraikan idea. Kita hanya gunakan keyword dia sahaja murid-murid untuk huraian idea tersebut, dan kita tanya diri kita sendiri daripada keyword itu. Baiklah, sekarang kita nak pergi pada, cikgu harap murid-murid faham sebelum cikgu pergi terus kepada ayat yang ketiga. Macam mana kita nak bina ayat yang ketiga ini ya murid-murid? Jadi tadi teknik IHCK, ayat yang ketiga ialah C, contoh. Jadi kita ambil perkataan contoh. Jadi contoh kejadian yang tidak diingini tu kepada pengguna jalan raya lain tu apa ya murid-murid? Jadi kita tanya diri kita sendiri, baru kita boleh dapat menulis dan menjawab dan menulis. Jadi ayatnya begini ayat ketiga. Contoh kejadian yang tidak diingini kepada pengguna jalan raya yang lain ialah kecederaan dan kemalangan maut. Jadi itu dia contoh ya. Baiklah, habislah 3 ayat dalam perenggan kedua. Jadi sekarang kita nak bina ayat yang keempat. Okey, kita gunakan K, iaitu kesan. Jadi kesannya apa yang terjadi murid-murid kalau kesannya kita tidak mematuhi undang-undang jalan raya. Jadi kesan ini kita ambil pada idea. Kita tanya diri kita sendiri. Sambil kita menulis, kita tanya dalam otak kepala kita sendiri. Ini yang dinamakan kebat. Jadi kita tanya, apa kesannya jika kita tidak mematuhi undang-undang jalan raya? Kesan ni, kita dapat kesan ni macam mana? Kita tanya balik pada idea. Jadi kita dapat kesannya apa? Kesannya pengguna jalan raya tersebut akan dikenakan denda atau hukuman akibat kejadian itu. Habislah kita 4 ayat untuk perenggan kedua ini. Baiklah, setelah itu barulah kita boleh tulis. Barulah kita boleh tulis dalam perenggan kedua. Macam mana kita nak tulis? Jom kita tengok sama-sama ya murid-murid. Murid-murid, inilah perenggan kedua yang kita bina daripada teknik IHCK tadi. Baiklah, dengar Cikgu Ji baca dan murid-murid teliti ya. Kita mulakan dengan penanda wacana antaranya. Jadi perenggan kedua ni murid-murid boleh gunakan penanda wacana antaranya. Kenapa Cikgu Ji guna antaranya? Sebab tadi soalannya ialah punca. Jadi kita gunakan antaranya. Jadi kita mulakan dengan perenggan kedua dengar sama-sama ataupun kita boleh baca bersama-sama ya. Okey. Antaranya, pengguna jalan raya tidak mematuhi undang-undang jalan raya. Dalam hal ini mengakibatkan kejadian yang tidak diingini kepada pengguna jalan raya yang lain. Contoh kejadian yang tidak diingini kepada pengguna jalan raya yang lain ialah kecederaan dan kemalangan maut. Kesannya, pengguna jalan raya tersebut akan dikenakan denda atau hukuman akibat kejadian itu. Nampak tak? Jadi bila kita gunakan teknik IHCK dalam setiap perenggan idea atau perenggan isi, kita dapati bahawa ayat yang kita gunakan ialah ayat yang sangat gramatis, lengkap dan tepat. Semua ada sebab kita telah bertanya pada diri kita sendiri sebelum menulis setiap ayat-ayat tersebut. Baiklah murid-murid, kita akan mulakan seterusnya perenggan ketiga. Hai murid-murid, tolong beri perhatian kepada cikgu ya. Baiklah murid-murid, sekarang Cikgu Ji akan bimbing murid-murid perenggan ketiga. Okey, perenggan ketiga, idea yang kita dapati tadi ialah kenderaan tidak diselenggara dengan baik. Baiklah, kita gunakan penanda wacana seterusnya. Ingat je murid-murid penanda wacana ini, iaitu kita terus tulis untuk perenggan ketiga ialah seterusnya. Jadi kita tulis macam mana? Okey murid-murid, kita nak tulis macam mana? Kita tulis macam ni. Seterusnya, kita ambil tadi idea tu, kita masukkan kenderaan tidak diselenggara
Oleh siapa? Oleh pemilik kenderaan dengan baik. Okey, jadi kita baca lagi sekali. Tengok ayat ni best tak? Seterusnya, kenderaan tidak diselenggara oleh pemilik kenderaan dengan baik. Okey, habislah kita ayat pertama untuk perenggan ketiga. Habis kita dah tengok, dah puas hati, kita pergi pula huraian idea. Macam mana kita nak ambil huraian idea? Kita tanya diri kita sendiri. Kenderaan tidak diselenggara dengan baik. Bagaimana kita nak selenggara kenderaan kita dengan baik? Jadi kita pergi pada huraian ideanya, iaitu kenderaan itu mestilah kita patuhi jadual berkala pemeriksaan kenderaan di bengkel. Betul tak murid-murid? Jadi kita tulis begini ya murid-murid. Kenderaan perlulah mematuhi jadual berkala pemeriksaan kenderaan di bengkel kereta. Kita dapat huraian idea ni daripada mana? Daripada pertanyaan kita pada idea tadi. Bagaimana kita hendak kenderaan kita itu hendak diselenggara dengan baik. Iaitu kita mestilah mematuhi jadual berkala pemeriksaan kenderaan. Di mana? Di bengkel kereta. Jadi kita tulis kenderaan perlulah mematuhi jadual berkala pemeriksaan kenderaan di bengkel kereta. Habislah kita ayat kedua. Sekarang kita pergi pada ayat ketiga. Ayat ketiga memang C, iaitu contoh. Tapi Cikgu G telah merujuk pada kamus thesaurus. Jadi contoh ni kita boleh ubah ya murid-murid. Selain contoh, kita boleh ubah kepada seperti, misalnya, kerana. Kerana perkataan seperti, misalnya, kerana sama juga sinonim dengan contoh. Jadi di sini cikgu pilihlah misalnya. Cikgu G pilih misalnya. Jadi misalnya pemeriksaan tayar, enjin dan brek kereta. Sebab kalau kita pergi ke bengkel kereta kelas, di bengkel kereta itu jika kita patuhi jadual berkala, pemeriksaan kereta kita ialah kepada tayar, enjin dan brek. Jadi kita tulislah misalnya pemeriksaan tayar, enjin dan brek kereta. Habislah kita ayat ketiga. Kalau ayat ketiga ni kita tulis contoh, macam tak best kan? Benda tu sama je. Perenggan kedua contoh, perenggan ketiga contoh, perenggan keempat contoh. Jadi kita boleh pilih lah. Sebab seperti misalnya kerana ni sinonim ataupun sama juga maknanya dengan contoh. Habislah kita perenggan ketiga. Misalnya pemeriksaan tayar, enjin dan brek kereta. Okey, sekarang kita nak pergi pada ayat yang keempat untuk perenggan ketiga, iaitu K, kesan. Di sini Cikgu G dah cari juga perkataan yang maknanya sama dengan kesan, iaitu impak, akibat, padah, efek. Jadi kalau kita guna kesan perenggan kedua, ketiga, keempat, kelima kesan dah tak best macam sama je. Jadi kita boleh pilih perkataan yang sinonim dengan kesan Jadi Cikgu G pilih padah. Okey, kita nak tulis ayat yang terakhir pada perenggan ketiga. Jadi kita tulis padahnya. Padahnya apa terjadi? Kita tengok pada idea. Padahnya apa yang terjadi jika kenderaan tidak diselenggara dengan baik? Padahnya, jika tidak berbuat demikian, kenderaan tidak dapat dikawal dengan baik dan mudah terbabas ketika memandu. Jadi ayat terakhir ni kelas, kita tengok, kita rujuk pada idea. Kita tanya balik kepada idea. Kesan kenderaan tidak diselenggara dengan baik. Apa padahnya? Padahnya, kenderaan tidak dapat dikawal dengan baik dan mudah terbabas ketika memandu. Bila kita buat ayat, padahnya, jika tidak berbuat demikian, kenderaan tidak dapat dikawal dengan baik dan mudah terbabas ketika memandu. Habislah kita ayat keempat pada perenggan ketiga. Baiklah, jom kita tengok apa
terjadi pada perenggan ketiga ini, ayatnya sedap ke gramatis tak? Kita tengok, jom. Baiklah, kita baca bersama-sama ya. Seterusnya, kenderaan tidak diselenggara oleh pemilik kenderaan dengan baik. Kenderaan perlulah mematuhi jadual berkala pemeriksaan kenderaan di bengkel kereta. Misalnya, pemeriksaan tayar, enjin dan brek kenderaan. Padahnya, jika tidak berbuat demikian, kenderaan tidak dapat dikawal dengan baik dan mudah terbabas ketika memandu. Tengok murid-murid, ayatnya adalah lengkap dan gramatis. Habislah kita ayat ke-3. Baiklah murid-murid, seterusnya cikgu terangkan perenggan ke-4. Perenggan ke-4, kita ambil idea ketiga daripada peta minda tadi. Apakah dia idea ketiga daripada peta minda? Iaitu kesihatan pemandu kenderaan tersebut terganggu. Okey, jadi kita buat ayat ni. Kita gunakan penanda wacana selain itu. Selain itu, ketika memandu kenderaan, kesihatan pemandu kenderaan tersebut terganggu. Ini dia punca yang ketiga menyebabkan kemalangan jalan raya, iaitu kesihatan pemandu kenderaan tersebut terganggu. Selain itu, ketika memandu kenderaan, kesihatan pemandu kenderaan tersebut terganggu. Baiklah, kita nak habislah ayat pertama bagi perenggan ke-4. Kita pergi pada ayat kedua, iaitu huraian idea. Kesihatan pemandu kenderaan tersebut terganggu, kita jadikan key untuk kita menghuraikan idea ayat yang kedua. Jadi kita ambil hal ini. Hal ini apa? Hal ini ialah kesihatan pemandu kenderaan tersebut terganggu lah tadi ya murid-murid. Jadi kita gunakan hal ini. Jadi hal ini amat penting jika terganggu. Maka pemandu tidak fokus ketika memandu kenderaan tersebut. Ya. Baiklah, seterusnya kita pergi ayat ke-3. Kita gunakan kerana. Okay. Bila terganggu ketika memandu kenderaan, jadi pemandu tu tak fokuskan murid-murid. Jadi kita pergi pada ayat ketiga. Mereka tidak dapat fokus ketika memandu kenderaan itu kerana mabuk atau mengantuk. Jadi jika terganggu, jadi digangguan oleh sebab apa? Sebab mabuk atau mengantuk. Maka mereka tidak dapat fokus ketika memandu kenderaan itu. Habislah kita ayat ke-3. Dari ayat ke-4, kita tak nak ambil kesan murid-murid. Nanti kesan, perenggan kedua kesan, perenggan ketiga kesan. Jadi kita ambil efek. Efeknya, apabila mabuk atau mengantuk, apa yang terjadi? Efeknya kemalangan akan berlaku. Kemalangan akan berlaku tanpa disedari sebab mabuk atau mengantuk. Jadi ayatnya, efeknya kemalangan akan berlaku tanpa disedari. Habislah murid-murid 4 ayat pada perenggan ke-4. Jom kita baca perenggan ke-4 yang lengkap murid-murid. Selain itu, ketika memandu kenderaan, kesihatan pemandu kenderaan tersebut terganggu. Hal ini amat penting. Jika kesihatan terganggu, maka pemandu tidak fokus ketika memandu kenderaan itu. Pemandu kenderaan tidak fokus ketika memandu kerana mabuk atau mengantuk. Efeknya, kemalangan akan berlaku tanpa disedari. Murid-murid, habislah kita perenggan ke-4. Kita dapati ayatnya gramatis dan lengkap walaupun ayat itu pendek, tapi tiada kesalahan. Ya murid-murid, kita teruskan dengan perenggan ke-5. Baiklah, perenggan ke-5 ideanya ialah
kenderaan, pemandu kenderaan dan penunggang motosikal tidak memiliki lesen. Jadi kita mulakan dengan penanda wacana. Di samping itu, pemandu kenderaan dan penunggang motosikal yang tidak memiliki lesen. Bahaya ya murid-murid jika tidak memiliki lesen. Okey, habislah kita idea. Baiklah, seterusnya kita pergi ayat kedua. Huraian idea. Oleh itu, bila mereka tak ada lesen, jadi apa terjadi? Oleh itu, mereka tidak memahami undang-undang dan peraturan jalan raya. Ini dia kalau tak pergi kelas memandu, jadi mereka tidak memahami undang-undang dan peraturan jalan raya. Habislah kita ayat kedua. Oleh itu, mereka tidak memahami undang-undang dan peraturan jalan raya. Kita pergi ayat yang ketiga. Kita ambil seperti. Contoh tadi kita dah ambil. Misalnya kita dah ambil. Kerana kita dah ambil. Seperti kita belum ambil. Jadi kita seperti. Antaranya seperti memandu atau menunggang secara tidak berhemah. Contoh daripada yang tidak memahami undang-undang dan peraturan jalan raya ni apa? Tidak memandu dan menunggang secara tidak berhemah. Habislah kita ayat ke-3. Antaranya seperti memandu atau menunggang secara tidak berhemah. Jadi kita pergi ayat yang keempat. Ayat keempat kita ambil impak. Yang lain tadi kita dah ambil. Jadi kita ambil impak. Jadi impaknya boleh menyebabkan berlakunya kemalangan di jalan raya. Impak ni pun sama juga maknanya dengan kesan, akibat, padah dan efek. Jadi kita ambil impaknya, sama maknanya. Jadi impaknya boleh menyebabkan berlakunya kemalangan di jalan raya. Habislah murid-murid 4 ayat perenggan yang ke-5. Okey, sekarang kita baca perenggan ke-5 yang lengkap. Kita baca bersama-sama ya murid-murid. Di samping itu, kemalangan jalan raya juga berpunca daripada pemandu kenderaan dan penunggang basikal yang tidak memiliki lesen memandu. Oleh itu, mereka tidak memahami undang-undang dan peraturan jalan raya dengan sepatutnya kerana tidak mendapat tunjuk ajar dan latihan yang diperlukan. Antaranya seperti memandu atau menunggang secara tidak berhemah. Impaknya boleh menyebabkan berlakunya kemalangan di jalan raya. Murid-murid, habislah kita 4 perenggan idea atau perenggan isi. Cikgu harap murid-murid dapat mengikuti pelajaran hari ini dan praktikannya. Ingat murid-murid, ini penanda wacana yang kita boleh gunakan. Perenggan kedua, antara, perenggan ketiga, seterusnya, perenggan keempat selain itu dan perenggan kelima di samping itu. Untuk perenggan ini, perenggan 2, 3, 4 dan 5, Cikgu Ji selalu mengingatkan anak murid Cikgu Ji supaya ingat huruf di awalnya iaitu A, S, S, D. Ini pula murid-murid untuk ayat ketiga, perenggan kedua, contohnya perenggan ketiga misalnya, perenggan keempat kerana dan perenggan kelima seperti. Untuk ayat keempat, perenggan kedua kesannya, perenggan ketiga padahnya, perenggan keempat efeknya dan perenggan kelima impaknya. Murid-murid boleh gunakan ikut kesesuaian murid-murid. Ikut kesesuaian murid-murid, tidak semestinya untuk ikut seperti yang Cikgu Ji telah tunjukkan. Murid-murid, habislah pembelajaran kita hari ini. Terima kasih kepada murid-murid kerana telah memberikan fokus ketika Cikgu Ji mengajar. Baiklah, kita akan jumpa lagi minggu hadapan dengan topik karangan yang lain pula menggunakan teknik IHCK. Cikgu Ji telah terima komen daripada subscribers Cikgu Ji supaya Cikgu Ji menunjukkan teknik IHCK ini dalam topik karangan yang lain. Terima kasih Puan Zainul Hassan kerana telah memberikan komen anda dan Cikgu Ji amat hargai dan Cikgu Ji akan berusaha untuk menunaikan
Hasrat Puan Zainul. Kita berjumpa lagi minggu hadapan dengan topik karangan yang lain pula ya murid-murid. Dan jangan lupa setelah menonton, bagilah semangat kepada Cikgu Ji dengan menekan butang subscribe supaya murid-murid dapat notifikasi segera jika video PDPC Cikgu yang terkini terbit. Baiklah, hingga jumpa lagi dan terima kasih. Bye!